Betul, itu antara kelebihan teknologi moden sekarang ini dalam kita menepani cabaran pandemik COVID-19. Proses pengajaran dan pembelajaran masih lagi dapat diteruskan. Dan sekarang ini bercakap mengenai digitalisasi, kalau tadi berkenaan PNP, sekarang ini kita akan memberi fokus kepada PKS, pengusaha kecil dan sederhana. Ianya merupakan tulang belakang ataupun penyumbang lebih 60% kepada KDNK negara, dan kita akan melihat bagaimana PKS ke arah pendigitalan. Iya, jadi bersama dengan kita di studio ialah Tuan Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Baik. Baik, kita sedia maklum bahawa PKS merupakan tulang belakang utama bagi ekonomi negara. Jadi kalau kita dapat menjaga PKS kita ini, insya-Allah kita akan dapat meneruskan proses pembangunan khususnya dalam pemulihan ekonomi dalam tempoh pandemik ini. Jadi mungkin boleh kongsikan juga apakah pandangan tuan terhadap tahap pendigitalan PKS sekarang ini dalam situasi pandemik COVID-19. Sebelum saya terangkan berkenaan dengan tahap pendigitalan PKS ni, mungkin saya bagi sedikit orang cakap profil lah. The landscape of SMEs ataupun PKS di Malaysia. Mengikut bancian pada tahun 2016 yang kita lakukan dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat sebanyak 907,065 PKS. Tetapi pada tahun setiap tahun ada peningkatan dari segi pertambahan atau pertumbuhan PKS tersebut. Dan pada tahun 2019 diunjurkan sebanyak lebih kurang 1.2 juta PKS yang terdapat di Malaysia pada masa kini lah. Jadi dari segi tahap pendigitalan tu, PKS kalau kita tengok dari segi pertumbuhannya atau peningkatannya, terdapat pertumbuhan sebanyak 3% pada tahun ini daripada Mac hingga Oktober 2020 berbanding pada tempoh yang sama pada tahun 2019. Walaupun dalam tempoh PKP, so ada peningkatan sebanyak 3%, dan sehingga kini terdapat sebanyak 373,213 PKS telah menjalankan perniagaan dalam talian, yakni secara online. Ini adalah jumlah yang telah diberikan oleh pihak SSM lah. Dan kita juga SME Corp melaksanakan satu kajian bersama kajian digital PKS 2018 bersama dengan Huawei Technologies Malaysia. Dan kita dapati dari segi pengkomputeran, maksudnya PKS itu pakai alat-alat atau peranti device umpama tablet, smartphone dan juga komputer. Kita dapat tahu daripada kajian tersebut 87 hingga 91% mereka mengguna dan mereka ada equipment ataupun device ini. Namun demikian, satu finding ataupun penemuan yang paling penting adalah dari segi pendigitalan operasi perniagaan mereka. Jadi bila kita tengok dari segi kajian tersebut, umpamanya aplikasi back-end system ataupun front-end system, kita ada back-end system, yang mana contohnya macam POS, CRM, Customer Relationship Management. POS is the point of sale system, masih lagi rendah. Macam POS 19%. CRM yang mana kita sepatutnya PKS menggunakan CRM itu untuk menganalisa data pengguna ataupun pelanggan mereka yang lepas, yang kini dan juga yang akan datang. Hanya 12% saja. Jadi ada orang cakap ada gap lah, jurang yang mana kita perlu encourage ataupun menyuruh PKS ini supaya mengadaptasi, bukan hanya dari segi komputer dan juga smartphone, tetapi back-end system dan front-end system. Baik, bila kita merujuk kepada persidangan baru-baru ini, persidangan APEC, ada 3 keutamaan dan salah satu keutamaannya ialah untuk meningkatkan ekonomi digital. Bagaimana sebenarnya SME Corp menyahut cabaran ini? Memang pendigitalan ataupun penggunaan teknologi merupakan salah satu daripada strategi ataupun teras di bawah pelan induk PKS. Jadi kita mempunyai pelbagai program ataupun inisiatif yang untuk meningkatkan lagi penggunaan ataupun pendigitalan PKS tersebut. Umpamanya di bawah National Economic Strategic Roadmap, E-commerce Strategic Roadmap, terdapat antaranya terdapat dua orang cakap inisiatif yang kita nak buat ataupun yang telah dibuat, iaitu e-commerce adoption, yang mana kita nak menyuruh PKS mengadaptasi e-commerce
ataupun e-dagang, platform-platform yang ada pada masa ini. Dan yang keduanya, kita adakan juga latihan supaya mereka memahami ataupun mengetahui apakah platform-platform yang tertentu yang sesuai untuk dipilih dan bagaimana untuk mengoperasi ataupun orang cakap upload dia punya produk or services into the platform. Memang ada. Kita sedia maklum memang banyak inisiatif yang telah dilaksanakan, telah dirancanakan oleh pihak SME Corp untuk membantu PKS di luar sana untuk mereka mengatur strategi perniagaan mereka ke arah digitalisasi. Jadi apa antara cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh PKS untuk mereka beradaptasi ke arah pendigitalan ini? Cabaran ada pelbagai cabaran lah, tapi yang paling penting lah saya rasa buat masa ini terutamanya kepada PKS mikro lah. Kita ada mikro, kita ada kecil dan sederhana. PKS mikro ni adalah yang terbanyak dalam dari segi profilnya. 76.5% daripada PKS adalah bertaraf mikro. Bermaksud mereka mempunyai jualan kurang pada RM300,000 setahun dan pekerjanya kurang daripada 5 orang. Jadi bila kita dapat tahu yang untuk mereka berhijrahlah daripada brick and mortar ni kepada perniagaan yang kebiasaannya kepada digital ataupun online business, kita dapat tahu dia yang paling penting cabaran utama adalah the mindset. Betul. Minda ataupun cakap the mindset must be there. Awareness, kesedaran dan juga ilmu. Betul. Buat masa ni kebanyakannya mereka for them terutamanya di semasa tempoh PKP ni, dia mikro ni dia nak dia ada barang. Dia nak jual dan dia nak dapat duit. Yang tu yang penting, jual dapat duit, tapi bagaimana? Yang ni yang penting. So dia PKS Mikro terpaksa mestilah mempunyai kesedaran yang pertamanya dan juga menimba ilmu dan pihak-pihak kerajaan seperti agensi SME Corp ada latihan-latihan tertentu untuk mereka mendapat ilmu dan juga seterusnya berjaya dalam perniagaan dalam talian ni. Mungkin tuan boleh perinci perincikan apakah latihan yang ada di bawah SME Corp itu? Ya, latihan yang kita ada, kita dari segi latihan kita bekerjasama dengan rakan strategik kita. Kita mempunyai program-program yang berbentuk latihan dan juga bantuan dari segi geran. Contohnya kita mempunyai program Micro Connector. Micro Connector, nama dia Micro Connector, tetapi kita mempunyai delivery partner ataupun rakan strategik yang akan memberi latihan dan juga akan memberi technical assistance. Bermaksud sekiranya mereka telah mendapat latihan, mereka akan mendapat geran yang akan disalurkan oleh SME Corp mempunyai skop-skop yang tertentu. Contoh saya bagi macam Women Netpreneur. This program Women Netpreneur ini adalah untuk membangun usahawan wanita dari segi mereka untuk menjual barangan mereka atau perkhidmatan mereka dalam talian. Dan dari segi kita mempunyai modul seperti adaptasi, bengkel perniagaan dan juga untuk membangun atau merancang pelan perniagaan mereka. Jadi dari segi dia punya modul tu memanglah satu perjalanan daripada kita start daripada nak berdaftar perniagaan sampailah usaha wanita tu dapat menjual barang dalam talian. Dan setakat ni dah ada 325 tahun ni sahaja kita telah melatih dan memastikan usaha wanita tersebut berjaya di dalam bisnes online lah. Itu satu contoh lah. Dan kita juga mempunyai program-program yang lain yang mempunyai elemen-elemen pendigitalan dan juga elemen-elemen ke arah e-commerce ataupun e-dagang. Contohnya kita mempunyai program seperti business scale up ataupun dahulu dipanggil business accelerator program. Dan juga mempunyai program BEEP, Business Enterprise Enhancement Program. Bumi Putra Enterprise Enhancement Program untuk golongan Bumi Putra. Dan juga galakkan ekspor Bumi Putra. Jadi elemen pendigitalan dan e-commerce memang terdapat di dalam kita punya program lah di bawah SME Corp. Dan di samping itu kita juga mempunyai
sesi perbincangan yang dipanggil soal usahawan. Soal usahawan ni very interesting sebabnya dia bukannya serius, very santai. Dan topik-topik seumpama membangunkan perniagaan secara online ataupun dalam talian pun ada. Saya bagi contohlah topik yang kita ada macam bisnes online lubuk rezeki. Itu contoh dia lah. Tajuk pun menarik. Tajuk menarik, kita tak nak serius tapi kita nak mereka hadir dalam kita punya webinar dalam bentuk online. Dan juga contoh lagi satu, saya suka tajuk ni, kita jaga cash flow jaga kita. Wow, cantik. Jadi kita nak menarik perhatian PKS dari semua skala, mikro, kecil dan sederhana, yang mana setakat ni kita dah mendapat pengunjung maya, viewers sebanyak hampir 20,000. Wow. Kita dah bermula sejak PKP baru ni lah pada bulan Jun sampailah sekarang. Setiap minggu kita adakan slot perbincangan soal usahawan. Sangat menarik lagi. Jadi bila kita bercakap mengenai aspek pendigitalan ini, pastinya ia menjadi fokus yang cukup utama oleh pihak kerajaan untuk membantu PKS dekat luar sana. Jadi mungkin kita boleh berikan perhatian sedikit kepada aspek di bawah pakej prihatin PKS dan juga penjana dalam membantu ataupun memberikan inisiatif-inisiatif dan juga bantuan dari segi aspek pendigitalan kepada PKS ini. Pihak kerajaan memang menyediakan banyak dana. Kalau kita tengok dari segi untuk pandemik COVID-19 inilah dia punya kesan-kesan kepada PKS-nya. Dan di bawah penjana tersebut pun memang dinyatakan jumlah 35 bilion ringgit telah diperuntukkan. Daripada jumlah tersebut 14.5 bilion telah diperuntukkan khusus kepada PKS. Dan ini merangkumi 20 spesifik atau inisiatif, 20 inisiatif yang spesifik kepada PKS. Antaranya seperti kempen e-dagang. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 70 juta kempen e-dagang ini supaya PKS di luar sana dapat menyertai platform-platform e-dagang. Kita dah ada banyak platform e-dagang. Jadi pilihannya adalah kepada PKS untuk memilih mana sesuai untuk mereka. Dan seterusnya kita juga mempunyai kempen yang dinamakan kempen Shop Malaysia Online. Peruntukan sebanyak 70 juta. Di bawah kempen ini kerajaan menyediakan voucher-voucher untuk pengguna menggunakannya dan membeli. Untuk program ini kita nak menggalakkan consumer spending supaya economic activities tu ada. Sebab kalau kita tengok, kalau kita banyakkan PKS untuk memberi atau membekalkan perkhidmatan barangan, sekiranya tidak ada demand, masih lagi menjadi satu cabaran yang besar. Jadi kita juga akan nak orang cakap boost the economy. So these are one of the things lah, the economic spending melalui Shop Malaysia Online. Di samping itu terdapat juga SME digitalization matching grant diperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit di bawah program penjana ini, yang mana ia untuk PKS untuk mengadaptasi digital operasi mereka, operasi digital mereka, dan juga SME Technology Transformation Fund melalui Kementerian Pembangunan Usahawan di bawah SME Bank, yang mana terdapat 500 juta telah diperuntukkan untuk mereka mendapat bantuan kewangan untuk mereka transform dia punya operasi kepada bisnes online. Okey. Kita boleh lihat terdapat pelbagai inisiatif, terdapat pelbagai program. Sebagai satu contohnya train dan grant tadi itu. Pertama kali sebenarnya kita dengar train and place tu biasa. Train dengan dapat grant tu berbeza. Tapi bagaimana sebenarnya program-program dan juga latihan ini sampai kepada masyarakat di luar sana? Kadang-kadang mereka tidak menyedari bahawa terdapatnya bantuan-bantuan daripada kerajaan ini. Bagaimana SME Corp? Dari segi kita mempunyai pelbagai program. Saya bercakap berkenaan dengan program SME Corp dan kita mempunyai business counselor.
Business Counselor di SME Corp akan membantu PKS di luar sana. Di samping itu kita mempunyai pejabat SME Corp di setiap negeri di Malaysia. Jadi kita mempunyai pegawai ataupun business counselor yang boleh memberi bantuan dari segi nasihat, khidmat nasihat dan juga maklumat-maklumat yang diperlukan secara orang cakap face to face. Dan kita juga mempunyai SME Hub SME Hub ataupun Hub PKS yang mana kita mempunyai hotline number untuk mereka kontak atau menghubungi kita untuk mendapat maklumat-maklumat berkenaan dengan program-program PKS ini. Bukan hanya program PKS di SME Corp tetapi program-program PKS daripada kementerian dan agensi yang lain juga. Jadi kita mempunyai website juga yang mana website kita saya rasa hopefully semua orang tahu smecorp.gov.my dan juga kita punya hotline number adalah 1300 30 6000. Jadi PKS bolehlah menghubungi kita. Jadi kita ingin memberi ruang dan kesempatan ini untuk wakil daripada SME Corp mewar-warkan apa antara inisiatif-inisiatif dan juga rangkuman rumusan untuk kita memperkasakan golongan PKS dalam tempoh yang mencabar ini. Jadi dalam tempoh yang mencabar ni saya ingin menasihatilah kepada PKS di luar sana sebabnya ini adalah pertama kali kita menghadapi orang cakap pandemik COVID-19 ini dan bukan hanya di Malaysia tetapi seluruh dunia. Jadi PKS di luar sana kenalah menghadapinya dengan tahap kesabaran dan daya tahan yang tinggi. Bermaksud mereka perlu memikirkan dari segi kepantasan dan ketekasan mereka untuk membuat satu strategi perniagaan mereka supaya mereka tahu macam mana nak adapt to the new norm. Jadi contohnya dari segi strategi, dari segi proses, dari segi infrastruktur mereka kena tahu dan juga mereka kena mencakap have a mindset change untuk bertukar kepada perniagaan yang boleh memberi pendapatan yang lebih. Bukan hanya untuk kecekapan dari segi produktiviti tetapi untuk mendapat jangkauan pasaran yang lebih. Baik. Terima kasih Tuan Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia kerana sudi berkongsi dengan kita bagaimana kita nak merebut peluang sebenarnya. Pelbagai inisiatif dan juga program berada di bawah SME Corp tapi sekarang ini tindakan